Assalamualaikum semua anak-anak cikgu. Apa khabar anda di tahun baru 2021? Okey, cikgu akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita akan lihat bab 1 tingkatan 4. Okey, bab 1 yang bertajuk tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Tetapi cikgu akan fokuskan kepada bab 1.4 sahaja, iaitu klasifikasi perniagaan di bawah sektor. Okey, kita akan melihat sektor perniagaan yang terdapat di dalam perniagaan. Jom bersama dengan Cikgu Linda. Sebelum itu, kepada sesiapa yang belum lagi subscribe channel saya, anda boleh berbuat demikian dengan menekan button subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tekan loceng, notifikasi dan dapatkan update daripada saya. Assalamualaikum semua, apa khabar anak-anak cikgu semua di sana? Okey, hari ini bersama dengan Cikgu Linda lagi, cikgu akan meneruskan pembelajaran kita. Okey, hari ini cikgu akan fokuskan untuk perniagaan tingkatan 4. Okey, dalam perniagaan tingkatan 4, apa yang kita akan belajar ialah dalam bab 1, tujuan dan pemilikan perniagaan. Okey, subtajuk yang kita akan belajar adalah 1.4, okey, iaitu klasifikasi perniagaan di bawah unit yang paling kecil iaitu sektor. Okey, cikgu akan fokuskan kepada sektor. So, kita kenal dulu sektor yang terdapat di dalam perniagaan untuk memudahkan kita mengenal pasti. Okey, jom masuk dalam kelas sekarang. Assalamualaikum semua. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Hari ini kita akan pelajari tentang sektor perniagaan. Untuk pengetahuan semua, terdapat 3 jenis sektor perniagaan. Okay, iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Okay, sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Okay, ataupun kita panggil dengan nama lain, sektor prima, sektor sekunder dan sektor tertier. Tak ada masalah nak menggunakan yang mana satu. Okey, kita akan lihat apakah yang dimaksudkan dengan sektor utama. Untuk pengetahuan semua, sektor utama adalah aktiviti pengekstrakan sumber semula jadi dengan mengeluarkan bahan mentah atau hasil semula jadi dari bumi atau laut. Maksudnya dia mengeluarkan bahan daripada alam semula jadi. Okey. Sektor utama ini memberikan nilai tambah kepada hasil yang diperolehi. Okey. So, ini contoh sektor utama. Okey, hasil daripada bumi atau laut kita ada tangkap ikan, pembalakan, tanam padi, perlombongan. Okey, sumber-sumber utama hasil semula jadi bumi atau laut. Okey, untuk pengetahuan anak-anak murid cikgu, okey, bagi kategori sektor utama terdapat 4 kategori, okey, iaitu perlombongan, pertanian, pembalakan dan perikanan. Okey, di bawah kategori perlombongan kita bagi contoh, okey, petroleum dan gas asli, emas, kuprum, biji timah dan juga mineral-mineral bukan logam. Okey, di dalam sektor pertanian ataupun kategori pertanian kita ada tanaman jualan untuk pasaran, tanaman atau tempatan ataupun ekspor, pertanian tempatan ataupun ekspor dan juga pertanian seperti kelapa sawit dan getah. Okay, bagi pembalakan kita ada contoh cengal, meranti, merbau dan keruing. Dan sektor perikanan kita ada, kategori perikanan kita ada laut, dalam dan pinggir pantai, aquaculture, air tawar dan ikan hiasan. Ini contoh bagi kategori sektor utama.
Okey, kita akan lihat apakah sektor kedua. Okey, sektor kedua bermaksud pemprosesan bahan mentah untuk menghasilkan barang siap atau barang separuh siap. Di sini, okey, daripada mana datangnya bahan mentah? Bahan mentah tadi datangnya daripada sektor utama. Okey, hasilnya dibawa ke kilang untuk diproses. Apabila diproses, dia akan menghasilkan barang siap ataupun barang separuh siap. Itulah kita panggil dia sebagai sektor kedua. Okey, di dalam sektor kedua ini juga berlakunya nilai tambah yang lebih tinggi. Untuk pengetahuan anak-anak cikgu, okey, untuk sektor kedua terdapat 4 kategori utama di bawah sektor kedua. Okey, kita akan lihat kategori pertama iaitu pembuatan dan penghilangan. Okey, di mana di sini berlakunya penghasilan barang melalui proses transformasi. Transformasi, perubahan input kepada output yang lebih bernilai. Okey, di sini berlakunya proses transformasi itu daripada bahan mentah ditukar menjadi barang siap. Okey. Nak buat roti. So bila nak buat roti kita memerlukan gandum. Okey, gandum diproses menjadi tepung. Tepung diproses kemudian akan menjadi roti iaitu barang siap. Okey. Okey, untuk kategori yang kedua, kita akan lihat iaitu kategori kejuruteraan. Okey, kejuruteraan ini di mana ia menyediakan jentera, mesin dan peralatan bergantung kepada jenis aktiviti perkilangan yang dijalankan. Okey. Contohnya di sini, okey, proton holding memerlukan mesin khas yang bersesuaian untuk menghasilkan kereta mengikut reka bentuk dan kualiti yang telah ditetapkan. Okey, untuk yang ini mereka di sektor kejuruteraan ini dia perlu menyediakan mesin-mesin bergantung kepada jenis kilang yang macam mana. Okey, kalau kereta, apa alat yang sesuai dengan kereta? Kalau kapal terbang, apa peralatan yang sesuai dengan kapal terbang? Macam tu. Untuk kategori ketiga dalam sektor kedua, kita akan lihat tentang pembekalan tenaga di mana ia datang daripada pelbagai sumber seperti sumber elektrik, petroleum dan air, yang mana pembekalan tenaga ini digunakan kebanyakan di dalam industri dan isi rumah. Okay, contoh yang kita ada di negara kita boleh lihat tenaga nasional Berhad, yang menyediakan tenaga elektrik kepada kita, Petronas ataupun Petroleum Nasional Berhad yang membekalkan minyak mentah, dan yang ketiga kita ada Syarikat Air Negeri Sembilan. Ni syarikat-syarikat yang membekalkan air di setiap negeri, namanya berbeza. Bagi kategori keempat, dalam sektor kedua, kita ada pembinaan. Okey, pembinaan ini merangkumi aktiviti pemasangan, pembinaan dan pengubahsuaian dengan menggunakan barang siap atau barang separuh siap. Okey, contohnya kita buat jambatan, banyak pembangunan dekat pembinaan di negara kita kita dapat lihat. Kemudian kita dapat lihat pembinaan bangunan-bangunan tinggi, dan kemudian kita dapat lihat pembinaan ni pembangunan tinggi juga. Ni pembangunan tinggi juga kan. Ini pembinaan jabatan. Okey. So kat sini banyak pembinaan yang berlaku dan yang sedang dilaksanakan di negara kita. So ini apa yang berlaku tu adalah dalam sektor kedua, kategori pembinaan LRT, MRT, okey. Okey, untuk sektor ketiga, ia adalah aktiviti membekalkan perkhidmatan tertentu daripada pengeluar terus kepada pengguna. Okey, contohnya adalah seperti ni sektor pelancongan, memberikan perkhidmatan terus kepada pengguna, bawa kita pergi melancong, kemudian menyampaikan maklumat.
Kemudian kita ada pengangkutan, kita ada telekomunikasi, perbankan, perdagangan, perkhidmatan awam dan swasta. Okey, ini adalah contoh-contoh yang membekalkan perkhidmatan terus kepada pengguna. Okey. Sektor ketiga ini dia membantu sektor primer dan sektor sekunder. Okey, menyokong perkembangan. Kemudian sektor ketiga, okey, ataupun sektor primer ini dia adalah penyumbang terbesar kepada KDNK negara kita. Okey, kita lihat kategori sektor ketiga yang pertama iaitu perkhidmatan awam di mana dia kata keupayaan rakyat untuk membayar kos perkhidmatan swasta masih lagi rendah. Okey, kita kebanyakan rakyat tidak mampu untuk membayar kos swasta yang agak tinggi. Maka perkhidmatan awam bagi bidang pendidikan dan kesihatan tidak diswastakan sepenuhnya untuk membantu golongan-golongan yang sederhana dan tidak mampu. Okey. Kerajaan juga mengamalkan dasar penswastaan bagi syarikat yang hendak bertukar kepada sektor swasta bagi membantu keselesaan, kesejahteraan, kebajikan dan keselamatan rakyat. Okey, ini bergantunglah jika syarikat tu berminat, dia boleh tukar pada swasta yang lebih dapat keselesaan, dapat imej yang lagi baik. Okey, bagi kategori kedua dalam sektor ketiga kita ada perkhidmatan swasta. Okey, perkhidmatan swasta ini dia memberikan perkhidmatan kepada perniagaan dan individu. Okey, kebanyakan perniagaan ini dimiliki secara persendirian. Sama ada seperti peruncitan dan akauntan. So kat sini maksudnya nak cerita dasar penswastaan tadilah, mana dia buka kedai bank-bank swasta, kedai shopping kompleks semua swasta. Okey, maknanya dia miliki secara persendirian. Okey, untuk kategori terakhir dalam sektor ketiga kita ada perkhidmatan sukarela ataupun kebajikan, di mana di sini kebanyakannya disediakan oleh badan-badan amal dan sukarelawan yang membantu. Okay, contoh kat sini kita ada kesihatan komuniti dan alam sekitar. Ini ada orang yang membantu golongan-golongan orang kurang berupaya, ada yang membuat memberi sumbangan derma. Okey, ini adalah orang kata perkhidmatan sukarela. Okey, yang memberikan perkhidmatan sukarela tanpa mengharapkan balasan. Okey, selalu kebanyakannya NGO. Okey, banyak yang membantu rumah anak yatim, rumah orang tua-tua ataupun golongan geladangan. Okey, kita dah masuk ke bahagian uji minda. Okey, kita akan lihat soalan pertama iaitu diberi kat sini stimulus iaitu sektor X memproses kayu balak menjadi papan, memasak papan menjadi perabot. Maklumat berikut berkaitan dengan contoh aktiviti sebuah sektor perniagaan. Apakah ciri sektor tersebut? Okey, mengeluarkan sumber semula jadi, memberikan khidmat langsung kepada pengguna, membekalkan barang terus kepada pengguna, melibatkan aktiviti pembekalan tenaga. Okey, apakah yang berkaitan dengan sektor di atas? Okey, tadi kita dah belajar 3 sektor. Sektor utama, sektor sekunder dan sektor tertier. Okey, memproses kayu balak menjadi papan, kemudian memasak papan menjadi perabot. Okey, yang mana satu anda rasa jawapannya? A, B, C atau D? Okey, kita lihat jawapan dia. Okey, kita tengok soalan kedua. Okey, diberi stimulus, kita ada soalan dia sektor perniagaan, kemudian ada sektor sekunder, X, tertier. Okey, apakah X? Apakah industri yang berbantu dalam sektor perniagaan X? Okey, tadi kita dah belajar 3 sektor kan? Sektor utama, sektor sekunder, sektor tertier. So, X ini adalah sektor
utama. So, apa yang terlibat dalam sektor utama? Apa yang terlibat? Okey, kalau A, perkhidmatan lebih kepada tertiar. Okey, kalau B, perlombongan. Kat mana? Okey, kalau pembekalan tenaga lebih kepada sekunder. Kalau pembuatan dan periklangan pun sekunder. So jawapan dia perlombongan, industri perlombongan. So, bila belajar 3 sektor, awak kena faham apa itu sektor dia. Okey? So, jawapannya adalah B. Okey, kita dah masuk soalan struktur. So, kita lihat soalan pertama. Terangkan sektor-sektor perniagaan yang terdapat di Malaysia. Okey, markah diberi 4. Okey, bila kita kata kunci terangkan, ya, kita kata terangkan, bila terangkan mesti ada fakta dan huraian. Okey, sektor-sektor perniagaan. Okey, apa itu sektor-sektor perniagaan? Okey, tadi cikgu dah ajar ada 3 sektor perniagaan. Sektor utama, sektor sekunder dan sektor ketiga. Utama, sekunder, ketiga ataupun primer, sekunder, tertiar. Okey, so dekat sini 4 markah. Bila terangkan fakta huraian. So kat sini cara nak menulis awak boleh tulis 2 fakta, 2 huraian. Okey, fakta 1, sektor utama buat huraian. Fakta kedua, sektor kedua buat huraian sahaja. Okey. Okey, kita lihat soalan struktur kedua. Okey, diberi stimulus iaitu perniagaan mawar merah Sdn Bhd menjalankan aktiviti pengeluaran alat tulis dan dipasarkan ke seluruh Malaysia. Bilangan pekerja selama 100 orang. Jumlah jualan ialah 36 juta. Okey. Klasifikasikan perniagaan mawar Sdn berdasarkan sektor perniagaan. Okey, klasifikasikan. Klasifikasi apa kita belajar saiz dan apa? Saiz dan sektor. Okey, tapi kat sini dia hanya nak sektor. So kita carilah apa sektor dia. Nampak tak kat sini? Pengeluaran alat tulis. Okey, pengeluaran alat tulis yang dan dipasarkan ke seluruh Malaysia. Kat sini perniagaan mawar. Okey, apa dia dalam kalau perniagaan mawar?